Okay, dah ready yang mana guna phone tu nanti boleh just tulis dululah. Yang mana laptop tu you boleh try tengok Okay. Yang mana untuk Ads Manager, first kali you kena buka account dekat Business Manager. Tulis dulu business.facebook.com. Okay. business.facebook.com. You boleh Google search, lepas tu dia akan keluar itu business.facebook.com. So dia akan keluar ke homepage yang ni. So I tak dapat nak register dulu, jadi I buatkan dia punya screenshot, jadi you boleh start. Kat sini you boleh tekan cipta account ataupun sign up. Okay, you boleh tekan cipta account, sign up, lepas tu dia akan go into details. Then you boleh masukkan you punya details lah, namanya you punya Facebook account, lepas tu you nak masukkan dia punya apa nama untuk business page ni, Okay. Dan bila you dah siap apa tu semua, then lepas tu baru you boleh start buat ads. So I akan tunjuk macam mana cara dia. The one yang I share ni benda yang yang you bila dah masuk dalam account, you boleh dah terus buat Let me share. First thing first, you akan pergi dekat kat sini, ada line ni. Bila you dah masuk dekat home, you dah ada line ni, you boleh terus pilih yang ni, Ads Manager. Dekat bawah sini Ads Manager, sebab dia ada banyak ni. Dia ada ad account setting, account quality, ads reporting, ada banyak. Okay. Yang lain-lain ni, actually nanti I akan bagi link, jadi yang tu you boleh go through one by one kalau you perlukan. Apa yang hari ni I nak share is macam apa yang I buat for macam yang tadi tu, bukan kerja gig, yang tadi latihan apa tu untuk get the leads. Okay. Kat sini ada add account setting, add limit per page, ads manager, audience, ada banyak. Okay. So I click on ads manager. Dia akan go into all my campaigns yang I dah buat. Okay. All my campaigns yang I dah buat. Okay. Alright. So, kalau you nak buat ads, okay, first kali you akan go tekan yang ni, yang hijau ni, create. Okay. So, dia kalau create ni, dia akan keluar apa objektif nak buat. Okay. Kat sini ada a few tadi saya cakap kan, awareness, you nak bagi tahu orang ramai, awareness, consideration, you nak bagi tahu orang-orang yang boleh consider, dia boleh kira masih nak decide, and then conversion. Okay. So conversion ni dia slightly advanced sikit. Most of the time I akan pakai these two, either awareness ataupun consideration. Okay. So kalau untuk awareness ni, dia akan dapatkan untuk seramai orang yang boleh. Okay. So kalau you tak apa clear, you boleh tengok, okay, browse dekat sini, you akan nampak dia ada eye ni, you boleh nampak. Brand awareness ni dia kata show your ads to people who are most likely to remember them. Seramai orang yang, sebanyak orang yang boleh. Okay. And then kalau reach ni apa? Show your ads to the maximum number of people. Okay, kadang-kadang kita nak bagi tahu orang ramai dulu. Selalu I akan buat step by step. Any campaign I akan buat untuk reach dulu. I akan buat satu ads untuk reach, satu ads untuk consideration punya part. Okay, so kalau let's say I ada video I tu,
Video I tu dia kata apa? Show people yang suka video ads. Okay, yang selalu engage Then selalu kalau engagement ni apa? Dia kata get more page likes, event responses or post reach comment. Nak orang ramai komen dalam kita punya posting tu kan, sebab kalau kadang kita nampak tak ada komen pun apa kita pun was-was kan. Jadi dia go with the engagement. Hari ni apa yang I nak share mainly engagement dengan traffic lah. Selalu kadang-kadang kalau I tak buat reach, I akan buat engagement dengan traffic. So kita go with engagement dulu. Bila dia dah klik dengan engagement, dia bawah ni ada tulis engagement type. Post engagement, page like. Event ni kalau you ada buat event lah. So I akan fokus this dulu. Page like ni, bila you nak tambahkan page you orang untuk like. Jadi dia macam sponsor. Famirul Nazri. Kan yang macam tadi yang Lisa dropship tadi. Orang akan nampak, apa pula Famirul ni? Oh, rupanya dia ada barang-barang. You nak tambahkan you punya followers. Okay? Ini dalam page like. Tapi I nak go with post engagement. So you click on post engagement. So you boleh name your campaign. So dalam campaign ni selalu dia akan ada a few lah macam mana you nak beza-bezakan Okay, selalunya I akan buat benda yang sama ya. Let's say I buat test Kejaya Gig. Okay. Selalu batu untuk I senang nak refer balik. Selalu yang ni kalau ada engagement, I akan letak situ lah, engagement. Okay. Lepas tu kat dalam create ad set ni pun I akan selalu paste benda yang sama, I akan paste. Test Kejaya Gig engagement. Okay. Dan bila I tekan continue, okay, engagement, post engagement, lepas tu kita masukkan nama. I tekan continue. So, dia dah akan siap-siap. I punya screen besar. Jadi, I boleh nampak on the left hand side dengan on the right hand side. So, selalunya, dia akan nampak full macam ni. Okay, you akan nampak full macam ni. Jadi, kat sini, you dah ada name. Special ad category ni, dia kata apa? You required to declare if your ads are related to social issues. Selalunya memang kita ignore lah. Sebab ini kalau you ada pasal politics ke apa ke, you nak buat ads. Kalau tak, dia akan reject. Yeah? So selalunya I akan, benda ni memang tak ada touch. Okay? Tak ada touch. Okay? So kalau you nak tengok apa benda action dia ini kalau you nak buat limit, spending limit. Tapi selalunya I tak touch lah. This part. You just terus go to next. Okay, go to next. You akan nampak the first part ni, budget and schedule. So, ikut masing-masing macam mana you nak setkan you punya budget. Tapi, I would suggest the investment shouldn't be lower than kalau ikutkan dalam 10 USD lah, kalau the best one lah. Kalau tak, kalau tak pun at least at minimum of 5 USD lah, which is dalam RM15, 15 ke RM30 lah. Itu ni. So dalam sini, you nak boleh setkan setiap hari berapa limit you, ataupun you boleh tekan ni, lifetime budget. Lifetime budget ni, you kalau let's say start daripada 14 hari bulan, you nak habis bila? Kalau let's say kita buat 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sampai 20 hari bulan. You boleh setkan time. Sekarang ni 12.40. Dan kita setkan time, maybe kita nak buat malam habis. Kita buat 11.59. Okay. So kalau lifetime budget, ini yang you boleh adjust tu. Let's say I letak 7 hari, I nak buat let's say RM50.
So benda kat kanan ni you dah boleh agak tau, sebab dia dah bagi estimated daily reach kan. Let's say I letak minimum RM10 7 hari. Kalau macam ni, nampak ni, dia akan keluar your budget must be at least RM29.82. So that's why yang tadi sebenarnya limit dia RM30. Sebab kita pakai 7 hari. Barulah it works. You dah boleh dapat estimate dia or reach dia berapa banyak. Selalu kadang-kadang kalau for example Kejaya Gig kita boleh dapat berapa Sean 50 kalau if successful. Through experience sehari RM20 memang berbaloi sangat lah. Bukan, sorry, for Kejaya Gig RM50 satu orang yang sukses. Okay, let's say kita boleh calculate lah. Kalau satu orang yang sukses is RM50, maybe kita letak, macam saya cakap lah, selalu kita tengok improvise kan. Maybe kita boleh letak 100 for example, untuk start lah. Sebab ini modal lah, kita nak promosi kan. Jadi modal lah, let's say kita letak 100, sebab dia RM50 kan. Lepas tu tengok-tengok, leads kita dapat daripada RM100 ni, RM100 ni berapa reach ya? 6,000 orang boleh nampak. Okay, ni reach ni berapa orang yang boleh nampak. Okay, 6,000 orang boleh nampak. Daripada 6,000 orang ni kalau 10% itu dah 600 orang yang maybe ada interest. Selalu I ambil macam tu lah, 10% daripada total. Dia kata post engagement ni orang akan engage atau komen tu, dia like ke apa, dia boleh go from below 200 orang lah. So selalu kita try and error untuk for the first punya part. Okay, let's say kita okay, macam Sean cakap, kita sebab kita dapat seorang pun kita dah boleh cover balik dengan kita punya investment. So kita start dengan 50 dulu. Okay. Over here, then you scroll down, you akan nampak audience. Okay, you akan create new audience. You akan create new audience. Lepas tu you boleh, sebab I dah ada a few, selalu kadang-kadang I akan pakai save audience lah. I ada a few. Alright. Tapi kalau kita create new audience, then kita boleh pick and choose. Let's say location. Location sebab budget kita kecil kan, Malaysia. So dia dah nanti dia tak tertumpu, dia ada terlampau ramai pula orang kan. So kita boleh pilih negeri mana yang kita nak. Okay. Let's say only ada ni, kalau location ni you boleh ada ni, only include cities. Nak tanya? Boleh. You save audience tu macam mana boleh dapat ini sebab kita dah buat sebelum ni. Jadi let's say I ada audience A. Lepas tu I create lah dulu, sama juga. I akan create dulu, lepas tu baru I boleh save. Sebab you tengok ni kat bawah ni ada save this audience. Kalau I nak pakai balik, baru apa ni, use save audience, boleh pakai balik. Bila you dah ada banyak, then lepas tu baru you boleh cari yang look alike. Itu slightly advanced sikit lah. Namanya audience yang kita ada A ni, lebih kurang macam A ni ada tak? Nanti dia boleh keluarkan yang look alike. Boleh Fazil? Dia bukan automatic Yang mana? Yang use save audience ni sebab dia yang mana kita save. Yang sebelum ni saya dah pernah buat. Sebelum ni saya dah pernah buat, ada a few audience yang saya punya. Jadi that's why saya ada a few, ada banyak lah I punya audience. Memang kita kena create ada tu. So this is how macam mana kita create. Kita boleh pilih tengok, let's say kita boleh pilih Malaysia. And then kita boleh include all area ataupun I just nak only include cities. Bila I kira only include cities, nampak ni, yang ni pun berubah. Okay, dia punya ni berubah. Maybe I tak nak sebab I punya RM50 ni sikit kan. So I boleh cancel. I boleh pilih. I boleh search. Let's say I orang Melaka, I nak search nak area air keruh for example. So boleh pilih ni, nampak ni, air keruh Melaka, Malaysia. Okay, I boleh air keruh Melaka.
So dia lagi more targeted. Jadi maybe I boleh dalam I punya copywriting boleh guna linggo orang Melaka, ataupun I tak nak let's say Kota Baru. Kota Baru, Kelantan. Okay. So area tu memang sesuai lah. Let's say for example I jual certain produk tu memang sesuai untuk area orang Kota Baru, then I dah boleh pilih this area. Okay. So dia berbeza-beza ikut kita punya strategi macam mana yang kita nak. Kalau kita rasa macam tak tahulah, then selalu I akan pergi macam ni lah, Malaysia. Kalau let's say I baru nak try tengok kan kat bahagian mana orang apa tu semua, Malaysia. And then lepas tu dekat sini I drop down, I ambil masuk and only include cities lah. Okay, only include cities. Okay, then age pula. Age pula. Tadi let's say kita nak relatekan balik dengan Kejaya Geek. You rasa umur berapa yang sesuai untuk buat untuk Kejaya Geek? Kan? So orang yang bekerja, I tak nak wastekan untuk orang yang baru habis SPM. I tak nak rugikan dekat orang yang yang ni this time 18 sampai 25 ni orang-orang yang tengah dia tengah belajar, dia tengah baru nak sambung uni, dia kurang sesuai sikit. Maybe I just nak fokuskan orang yang start daripada 26 ataupun maybe 25. Ni 65 plus. I tak nak orang umur 65 yang duduk kat rumah. Maybe kita kena tengoklah balik dekat Keso punya requirement. Berapa umur hard limit. So usually I 50 pun maybe yes, maybe no. Tapi I tengok berapa bajet I. Kalau bajet I banyak, maybe I akan include sampai umur 55 tahun. Tapi kalau bajet I so-so, I nampak orang yang more reactive is someone yang maybe sampai umur 40. Orang yang, orang yang nampak, ini ada peluang, kita nak grab benda ni, maybe orang sampai 40. And then gender. Gender ni pun kena try and error. So, apa yang kita realise, mostly yang akan respond to benda-benda kerja, benda-benda yang ada peluang ni, mostly sebenarnya women. Ya, we all perasan benda selalunya lelaki kurang untuk respon untuk benda-benda yang freelance apa semua. Jadi maybe kalau you nak pilih all, memang boleh untuk first trial, and then lepas tu you boleh nampak macam siapa yang if they based on data, then you boleh decide later. So maybe yang ni I letak all dulu. Tapi mostly I akan pilih woman lah. Dia akan respond better. Okay. So this part ni, detail targeting. Inilah benda behavior yang paling penting sekali. Okay. Apa ciri-ciri orang yang akan go with Kejaya Geek? So orang yang tak ada kerja, dia akan cari kerja lah. So I akan go with job. Right. Demographic, no. Okay, dia akan pergi sini. Nampak kanan ni ada interest. So dia nak go with job. Okay. Let's say lepas tu next one, I nak orang yang nak buat freelance. So I akan search for freelance. Okay. Freelancer. Sekejap. Freelance. Okay, I akan pilih freelancer. Dan lagi, Sean boleh apa suggest tak dia punya ni untuk Kejaya Geek? Apa lagi yang kita boleh masukkan? Let's say Kejaya Geek kita freelance, kita job. Ada cadangan lain? Saya boleh cadangkan. Part-timers. Part-time. Part-timers ada. Not necessary tu yang register dengan Perkeso, yang lain-lain pun boleh register. Apa lagi ya? So kita memang ada ciri-ciri untuk dia buat macam dropship kan. Let's say kita tengok ada Dropship ada. Dropship tak ada. Dropshipping. Okay. So dia ada kat sini dropshipping. Alright.
So kita ada kerja-kerja macam tu lagi. So benda tu kalau I dah cari 3 or 4, then let's say I tengok apa lagi suggestion daripada Facebook, sebab orang dia akan go with employment, okay, kan ada orang yang tengah job hunting, see, ini yang kita boleh pilih, kan, ada orang yang tengah nak cari recruitment, so kita boleh pilih a few, yeah, and tiap kali you pilih, you akan nampak berbezanya dia punya result, yeah, berbezanya result. Dan dia ada meter sini. So kalau terlampau too broad, dia akan sampai pergi ke kuning. Kalau boleh kita nak dekat-dekat ke tengah sikit. Kadang-kadang I dapat sampai sini pun dah should be good enough lah. Kadang-kadang ada yang orang go with apa lagi, part time. Untuk tiga benda tu, sebab I ada macam yang I cakap dulu lah. Orang yang nak perlukan cari kerja, which is freelancer, dia nak employment, and then dia nak time, and then dia ada buat jual sikit, so dropshipping. So bila kita pilih pun maybe boleh pergi ni entrepreneurship, kita pilih a few, kita pilih a few sampai mana yang kita rasa macam I think this should be enough. Dia tak perlu banyak sangat, okay, sampai mana yang kita rasa it's enough, okay, self-employment. Let's say, sekarang ni I pilih this kind of, ni. Semua ni dia akan nampak. Sean, tolong mute kan ya. Lepas tu, dia akan nampak. Everything is here already. Okay. So, kat sini, I selalu akan klik detailed targeting expansion. So, bila dia dah jumpa orang-orang ni, dia akan terus, dia nampak ada orang yang boleh related, dia akan expandkan lagi. Itu expand targeting lah. Untuk dia punya improve performance. Language, yang ni kita boleh pick and choose lah. Kadang-kadang kalau ada letak all language ni, kadang-kadang ada tersangkut pula Myanmar, memang akan ada tersangkut lah Myanmar ke Bangladesh ke yang duduk dekat area cities ni. Memang akan tersangkut. Jadi kalau boleh, kat sini all language ni I edit lah. Selalu I letak English all. Lepas tu dengan bahasa Melayu. Sekejap, bahasa ada tak Melayu lah. Sekejap, Malaysia. Malay. So, I selalu includekan lah. Kalau I punya ads ni ada kena-mena dengan Mandarin speaker, I akan letak lah pula Cantonese ke Mandarin ke apa. Okay. So kalau kita klik balik ini, show more options ni. Ni connection. So selalunya I akan letak all people lah. Tapi kalau you nak try tengok-tengok apa ada dalam ni, kan? Kat dalam ni ada ni. Siapa yang dah like page you boleh narrowkan lagi. Ikut mana yang you punya strategi. Siapa yang similar, kan? Orang-orang yang similar yang like dalam page you. Kadang-kadang you tak nak orang-orang yang dalam page you sebab you nak orang luar pula. Yang engage dengan you punya content. So benda ni tapi selalu I akan tak ada tambah lah. Okay. Ini yang bahagian tadi, Fazil. Ini you save this audience. Bila you save this audience, you boleh namakan audience name ni apa. I rasa yang ni I tulis freelancer 1. You boleh namakan naming apa you punya audience ni. You boleh save. Bila you save ni, baru dia keluar kat dalam yang tadi. Okay, thank you. Baru dia keluar kat dalam tadi. Okay, tengok ni nampak. Ada. I cari freelancer 1. Nampak? Dia baru keluar. Okay. So dia kata potential reach kan untuk apa yang I pilih tadi. Total dia ada 7.5 juta orang yang ada the same interest, the same apa. So this targeting ni yang paling orang kata crucial lah. You boleh try, error, tengok mana-mana. And benda tu kita selalu pun memang improvise lah. Tengok apa keyword. Okay, clear. Dan lepas tu placement kita selalu letak automatic, memang tak ada sebab manual ni you boleh pilih one by one lah.
And then this part semua memang kita tak ada touch. Alright? Sebab ini post engagement, memang kita tak ada touch. Go to next. So let's say you ada banyak page. Let's say you ada banyak page. You akan, benda ni semua akan keluar kat sini lah. Dia akan keluar kat sini. Okay, let's say I nak buat untuk Candy Share, I akan pick Candy Share. And selalunya I akan ada Instagram account as well lah. So I boleh, bila dia klik on Instagram, dia akan pergi ke Instagram. Dia bukannya dia lari pergi ke website ataupun ke Facebook. Ya. So I selalu akan ada dua-dua sekali. Okay. Key dia kat sini, add setup. Dia ada dua cara untuk buat ads. Satu, use existing post. Use existing post ni namanya, you kena post dulu kat dalam page, lepas tu you guna balik. Okay, I tunjuk dulu use existing post. Ini yang senang. Lepas tu, lepas you dah tekan use existing post, lepas you dah post kat page kan, you select post, dia akan nampak benda-benda yang you dah post. Okay, so you pilih mana posting yang you nak post tu. For example, anak ni kan online private coaching, ya. Then I tekan continue. Boom, dia dah buat. Okay, nampak clear So online private coaching ni, I dah post dulu dekat my page. Lepas tu, I baru pilih dekat from here untuk buat posting. Itu cara yang nombor satu. Okay. Lepas tu, I boleh add button. Add button, I nak orang tadi engage. Engage kan? Okay, tak apa. Yang ni maybe kita nak terus pergi send WhatsApp. Okay. Boleh send WhatsApp. Ataupun boleh send message, namanya dia PM. Pun boleh. Okay, so kalau learn more ni selalu dia akan letak website. So maybe I tak ada website and dia suruh PM I. Update post. So bila dia dah update post, kat sini nampak ni ada tulis send message, messenger. So dia punya call to action dia, send message, lepas tu and then you boleh you boleh letak template apa tu semualah. Okay. Select this part. Kalau you go with send message, so yang ni dah good to go lah. Namanya dah tak ada apa yang you boleh adjust. Lepas tu you terus publish lah. Publish tu nanti dia akan terus start the ad. Apa yang I nak share is another one is create ad. Sebab I realise kalau create ad, namanya create ad ni, dia panggil dark post. Dark post ni namanya you tak post kat dalam any page, tapi you buat ads juga. So dark post dia it seems like lagi better response lah. Itu yang I realise lah. So selalunya okay, let's say create ad, kita dah tekan create ad, lepas tu add media. Add media, kita boleh add image. So you boleh pergi to upload. You boleh pick gambar daripada mana yang you nak upload. Let's say I ambil upload ini, test. Okay. Dia tak keluar. Okay. Dia okay. Let's say I reuse balik. Okay, ni. The best gambar should be dalam 1080, 1080 lah. Namanya dia petak lah. Elok the best gambar itu. So, I guna balik yang
yang hari tu yang I dah pakai, dan I go into next, dia dah nampak original, okay, ataupun dia terus dah nampak kat sini, dah siap-siap. Yang ni I terus klik done, okay. So kat sini dia dah ada tunjuk okay, untuk Facebook dia punya feed dia nampak macam ni. Let's say preview sekejap ni. So kat tepi ni you boleh nampak kalau dekat search macam mana dia keluar, dekat in article macam mana dia keluar. In article ni yang dalam blog-blog tadi. So primary text, okay, kat sini yang you boleh nampak tadi. You nak masukkan ni yang bahagian copywriting ni. Let's say I okay, let's say I try, okay, copywriting tadi, you boleh masukkan I nak share benda baik, for example, I just okay. Ini you applykan balik yang copywriting tadi, yang you kata you ada problem kan, you benda elok yang kita nak share, and then call to action. So kat sini you pastekan you punya copywriting tadi, okay, and then the best part, you boleh ada 2-3 jenis copywriting, okay. First option, second option, let's say tadi kan copywriting untuk orang yang freelancer, maybe ada untuk orang yang tengah tak ada kerja, okay, kalau nak buat kerja tak perlu lama-lama, macam mana kalau nak buat kerja sejam je sehari, nak buat kerja sejam je sehari, you know. So you boleh create a few copywriting. Jadi Facebook yang dia akan try and error, dia akan tengok, let's say orang yang pertama dia bagi copywriting 1, oh dia tak ada respon, dia try pula copywriting number 2, so dia yang akan bagi, alright. Itu something yang boleh try. And then Allahu Akbar. Alamak, ni kejap. Sorry, kejap Test 1. Okay. Then dia akan keluar on the copywriting, then you boleh add in, add in apa action yang you nak buat, send WhatsApp ke, you nak send message ke, dia boleh. Kalau you tak ada this ni, dia lebih akan engagement lah, dia lebih kepada orang komen saja kat situ. Selalunya mostly I akan suggest untuk go with the button lah, okay. Dia ada send message, and then kat situ you dah boleh terus set to publish terus. Clear ke? Ada apa-apa yang tak apa clear sangat? Nak tanya? Ya. Tanya Aiman boleh Boleh. Man, apa beza page yang boost tu dengan ini? Dengan FB ad ni? So kalau you okay, good question. Kan tadi kan yang tadi tu itu nampak lagi senang kan, betul tak? Dia satu page, and then you boleh try pick and choose daripada situ kan. Yang tu dia kurang sikit dia punya bahagian audience lah. Sebab yang macam ni you boleh pilih audience apa, sampai precise apa jenis interest dia apa semua. Kalau dekat yang boost tadi tu you hanya pilih Facebook yang akan pilihkan untuk you.
orang yang like page you, orang yang dekat area, dia tak berapa detail sangat. Itu beza dia. And then dia punya action pun lagi kurang. Kalau tadi you nampak kan, kita punya awareness ada 2, lepas tu consideration ada banyak kat situ, and then action. Itu beza dia. So, dua-dua pun sebenarnya boleh buat. Dua-dua pun sebenarnya ada dia punya impact dia. Yeah? Cuma apa yang I realise, bila boosting dekat daripada a page, dia punya result dia lagi mahal. Mahal ni maksudnya dekat Ads Manager, dengan RM100, I boleh dapat 10 lead dekat kalau page boosting tu, sebab dia dah biarkan ke Facebook untuk buat dia punya targeting apa tu semua, dia jadi maybe 6 leads. That's why kita tak, benda yang tu memang very clickable je, senang. You boleh click and then you boleh start run. For start, kalau you nak try benda tu, why not? Benda memang boleh ni. Tapi apa yang kita nak suggest is on the Ads Manager lah. Sebab dia lagi much more savings yang kita boleh get. Kalau kita buat yang boost page tu kan, dia tak ada keluar macam sponsor tu kan? Dia tak keluar apa? Yang sponsor yang dekat FB yang ada sponsor kan, dia tak jadi macam tu kan? Dia keluar. Oh, dia ada keluar macam tu jugalah. Dia akan keluar. So dia akan sama. So dekat you punya tu, kalau you pilih button pun, dia akan ada nampak. Oh, okey. Sebab yang tak ada tu, dia nama dia organic. Dia tu pasal dia kena bezakan sponsor ad. Sebab dia ada dia punya rules dia tak nak menipu. Itu apa yang dia orang kata lah. Kalau benda tu dibayar, patutnya benda tu kena taruh lah. Faham. Yeah. Ada apa-apa lagi soalan ke? I sebelum just nak tunjukkan yang untuk trafficnya. So bila you dah publish tadi tu dia ada klik publish, dia akan terus keluar kat sini lah. Ini I tak publish patutnya kat sini review and publish 3. Yeah? Clear ke? Ada apa-apa ke?